Salam sejahtera, Anda kini bersama saya Ramona Aming dalam Berita Sabah. Berita Rakyat. Umat Katolik Gereja St. Henry melahirkan rasa gembira dengan kehadiran Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau yang turun padang melawat gereja di Kampung Kelawat di sini baru-baru ini. Menurut salah seorang umat, Julina Juni, kehadiran Madius sangat dihargai dan membolehkan mereka memperlihatkan keadaan gereja kepada beliau secara langsung. Hari ini betul-betul puas hati lah sebab Datuk sendiri turun padang, tengok hasil kerja, tengok kekurangan di sini chapel kami. Harapan kami dan saya semoga kekurangan di sini, contohnya ini tanah runtuh diatasi dengan cepat lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui Berita Sabah selepas bersama-sama menyambut kehadiran Madius dalam kunjungan di gereja berkenaan. Sementara itu, Madius memaklumkan keadaan gereja St. Henry agak berbahaya kerana terdapat tanah runtuh di hadapan bangunan gereja, sekaligus menasihati umat di gereja tersebut untuk sentiasa berhati-hati. Seterusnya, kunjungan Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau terhadap beberapa masyarakat yang menghidap penyakit di Mengkabung. Di sini baru-baru ini menerima pujian masyarakat setempat. Mereka meluahkan rasa terharu dan menyifatkan Madius sebagai seorang pemimpin yang prihatin dan sentiasa mengambil berat dengan kebajikan rakyat. Menurut salah seorang wakil keluarga yang menerima kunjungan bantuan, Samba Muin, kunjungan dan bantuan yang diberikan itu merupakan satu jasa besar dan tidak akan dilupakan sampai bila-bila. Inilah yang pemimpin yang kita mau. Dia tahu orang ni sakit, dia datang. Jangan yang sudah naik, terus dia tidak pedulikan rakyat. Beliau berkata demikian ketika ditemui Berita Sabah baru-baru ini. Sementara itu, seorang lagi pesakit Lamdin Gunda berkata, sumbangan Madius sesungguhnya memberikan kegembiraan kerana dapat mengurangkan sedikit bebannya. Pada kunjungan tersebut, Madius yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu (APKO) telah menziarahi dan menghulurkan bantuan kepada 7 rumah di kampung tersebut. Mereka masing-masing mempunyai ahli keluarga yang sedang menderita sakit, sama ada akibat kanser, sakit tua atau beberapa penyakit lain. Dan saya pun berbesar hati Datuk datang melawat saya dalam keadaan sakit dan tidak berapa sehat. Jadi saya cukup gembira Datuk Seri datang ke rumah saya. Beralih ke berita jenayah. Seorang lelaki berumur 45 tahun dipercayai maut selepas motosikal yang ditunggangnya bertembung dengan sebuah lori di Jalan Kota Belud, Tuaran, Pengkalan Abai di sini, Kelmaring. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Belud, Superintendent Syahrudin Mat Hussain, kejadian berlaku kira-kira pukul 4.45 petang dan siasatan awal mendapati mangsa menuju dari arah Pekan Kota Belud ke Kampung Letinggi ketika hendak membuat simpang ke sebelah kanan. Katanya menerusi satu kenyataan media yang disiarkan semalam, kejadian berlaku ketika sebuah lori yang membawa muatan beras dari arah Kota Marudu menuju Kota Kinabalu terlanggar belakang motosikal mangsa. Mangsa seterusnya terperosok di bawah lori terbabit dan diseret sejauh hampir 5 meter dari lokasi kejadian. Ekoran dari itu, mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan yang parah di bahagian kepala. Selanjutnya, mayat mangsa dibawa ke bahagian forensik Hospital Kota Belud untuk siasatan lanjut. Manakala kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seterusnya, perkembangan COVID-19 dalam Sabah. Sabah meneruskan tren penurunan dengan mencatatkan angka jangkitan baru sebanyak 1,235 kes, iaitu penurunan sebanyak 280 kes berbanding semalam. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu melaporkan kes tertinggi iaitu 352 kes, diikuti oleh Papar 141 kes, Penampang 128 kes dan Tuaran 117 kes.
Ratusan kes-kes sporadik simptomatik yang berpunca daripada jangkitan sporadik kekal menunjukkan angka tertinggi iaitu 65.2% daripada keseluruhan kes baru hari ini di Sabah. Bagaimanapun tiada kluster baru yang dilaporkan setakat hari ini. Sementara itu, sebanyak 1,221 kes hari ini adalah dalam kategori 1 dan 2, masing-masing 5 kes dalam kategori 3 dan 4, manakala 4 kes dalam kategori 5. Seterusnya, dalam usaha membendung penularan COVID-19 ini, Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu telah menjalankan operasi penguatkuasaan bersepadu bersama agensi penguatkuasa yang lain, iaitu Polis Diraja Malaysia, Majlis Keselamatan Negara dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Pegawai Kesihatan Daerah Kota Kinabalu, Dr. Suhaila Osman berkata, operasi yang dijalankan melibatkan penguatkuasaan akta dan peraturan berkaitan kesihatan awam, iaitu Akta Makanan 1983, Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004, Peraturan Kebersihan Makanan 2009, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jelasnya, operasi bersepadu secara berkala ini bertujuan untuk memastikan rakyat di negeri Sabah sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan. Bilangan kes harian melebihi 1,000 setiap hari. Okay? So that is why. Jadi sekarang ni kami menjalankan operasi bersepadu ini untuk memastikan masyarakat mematuhi semula SOP supaya kita boleh pastikan bilangan kes menurun. Dalam pada itu, Suhaila berkata operasi bersepadu merupakan antara faktor kes harian di Sabah semakin menurun. Menurutnya, inisiatif Jabatan Kesihatan Negeri Sabah bersama agensi kerajaan yang lain telah membuahkan hasil. So ini adalah sebagai operasi bersepadu yang kita buat beramai-ramai. But then pemantauan secara berkala memang kami turun dan buat kepada kawasan-kawasan di Kota Kinabalu untuk mengingatkan masyarakat. So that is, I think, one of the factor why the number of cases are going down now. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menjalankan operasi bersepadu bersama agensi kerajaan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu hari ini. Berikutan berita luar negara. China dan Amerika Syarikat menggesa Ukraine dan Rusia untuk melaksanakan rundingan secara langsung dengan kadar segera ketika konflik antara kedua-dua negara itu terus memuncak. Menurut Menteri Luar China, Wang Yi, Beijing menggalakkan rundingan secara langsung antara kedua-dua negara tersebut dengan harapan mengelakkan krisis kemanusiaan skala besar-besaran. Beliau berkata demikian kepada Setiausaha Negara Amerika Syarikat, Antony Blinken. Gesaan tersebut merupakan kali pertama disuarakan oleh China dan Amerika Syarikat sejak Rusia menyerang Ukraine pada 24 Februari yang lepas. Sebelum ini, China enggan mengkritik serangan yang dilakukan Rusia, sebaliknya menekankan supaya kedua-dua negara tersebut, iaitu Rusia dan Ukraine, mengambil jalan penyelesaian konkret. Katanya, meskipun berdepan kesukaran, namun ianya bukanlah sesuatu yang salah untuk mencuba. Dalam pada itu, Blinken turut menyatakan bahawa dunia kini sedang memerhati negara mana yang memperjuangkan kebebasan dan kedaulatan. Bagaimanapun, kelantangan Blinken tidak dipandang China apabila Wang Yi sehingga kini masih tidak mahu merujuk krisis yang berlaku di Ukraine sebagai peperangan. Sebaliknya, Wang Yi menegaskan Amerika Syarikat bahawa Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO dan Kesatuan Eropah EU perlu membuat penilaian menyeluruh mengenai kesan mengenakan sekatan besar-besaran terhadap Rusia. Sekian saja berita hari ini. Saya Ramona Aming. Salam hormat.